Ya, itu antara visual yang sempat kami rakamkan antara kesalahan-kesalahan yang telah pun dilakukan oleh penunggang motosikal P-hailing ataupun parcel hailing yang telah pun kami sempat rakamkan. Jadi kita tahu bahawa dalam tempoh PKP ini ramai di antara kita yang tidak keluar rumah. Jadi kita ni nak memesan makanan ke apa-apa saja keperluan barangan. Jadi kita menggunakan P-hailing ini. Tetapi dalam sisi lain sebenarnya P-hailing ini terdedah kepada bahaya risiko kemalangan, dan kemalangan itu berpunca kadang-kadang daripada sikap individu penunggang motosikal P-hailing itu sendiri. Baik, untuk memperkatakan tentang keselamatan penunggang motosikal P-hailing, bersama kami di studio sekarang ini Senior Teknologis Dr. Khairil Anwar Abu Kasim, Ketua Penggarah Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia ataupun MIROS. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kerana bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih. Baik, sebagai permulaan mungkin Doktor boleh kongsikan tadi kita dah saksikan sedikit visual tentang antara kesalahan yang dilakukan oleh setengah penunggang P-hailing ni, Doktor. Terima kasih. Seperti yang kita saksikan tadi, terang lagi nyata lah. Lagi bersuluh bahawa itulah keadaan sebenar yang melanda. Seolah-olah tidak ada, kalau dalam penyelidikan kita panggil perception of being caught. POBC itu seolah-olah tak ada. Tak ada langsung di dalam jiwa itu. Tapi haruslah kita melihat dari sudut yang lebih besar. Bukan hanya P-hailing, dan juga seluruh penunggang motosikal yang berada di negara ini pun tidak lari jauh daripada keadaan itu tadi. Jadi kalau kita melihat sendiri daripada skop P-hailing itu sendiri, mungkin Doktor ada statistik kemalangan yang membabitkan penunggang P-hailing ini, Doktor? Ya, sebagaimana kita dapat daripada pihak polis, yang data ni memang daripada pihak polis sendiri, selama daripada Mac hingga Jun, kemalangan maut yang terjadi kepada penunggang P-hailing ni hanya 4 orang sahaja. 4 orang sahaja. 4 orang sahaja. Kalau kita bandingkan seluruh data di seluruh negara, yang di mana pada 2019 misalnya 6,200 lebih kurang 6,200 orang yang meninggal dunia kerana kemalangan jalan raya, dan lebih 4,000 lebih sikit yang mati menunggang motosikal. Maka kita buat matematik sikitlah, minta maaf. 11 orang mati setiap hari. 11 orang ya? Penunggang motosikal 11 orang mati setiap hari. Jadi yang 3 bulan ni tadi mati 5 orang. Jadi kalau dari segi sudut nombornya itu tidaklah terlalu besar. Betul. Tidaklah orang kata nampak macam masalah besar. Cuma seperti yang saya katakan awal tadi, seluruh motosikal punya arena ini sendiri adalah melakukan kesalahan-kesalahan ini. Jadi kita diberi peluang bekerjasama dengan pihak ITIS mengkaji CCTV selama 4 hari, dan kami dapati bahawa 64% daripada penunggang P-hailing ini telah melakukan kesalahan. Jadi itu besar. 2/3 daripada mereka melakukan kesalahan seperti dalam video tadi. Itu antara kajian dan juga hasil pemerhatian kepada penunggang P-hailing yang dijalankan oleh pihak MIROS sendiri. Betul. Kalau kita lihat juga dari segi pemerhatian kajian yang telah pun dijalankan, mungkin Doktor boleh kongsikan antara kenapakah agaknya mereka ini, antara faktor-faktor yang menyebabkan mereka ini melakukan pelbagai kesalahan di jalan raya, Doktor? Antara sebab-sebab utamanya ialah kalau mereka sampai lebih cepat dan mereka boleh dapat lebih banyak, orang kata sampai cepat dapat lebih banyak. Jadi insentif itu ialah ke arah sampai lebih cepat, bukan sampai dengan selamat. Jadi insentif itulah yang antara perkara-perkara yang kita harus tengok kembali. Kerana kalau sampai dengan cepat ni kadang-kadang tak sampai terus, kan. Jadi oleh sebab itu kita merasakan bahawa seluruh perkara ini harus dinilai dikembali. Cuma saya nak ambil peluang di sini mengatakan bahawa kalau kita merasakan mereka yang dipilih sebagai P-hailing itu akan menjadi lebih baik, saya rasa kita berada dalam satu mimpi. Kerana apa yang kita ambil, katakanlah P-hailing punya ni adalah satu liga baru dalam bola sepak. Kita ambil itu bukan daripada grup Liverpool. Kita bukan ambil grup yang atas. Kita ambil dari National League, bukan Premier League. Jadi kondisi penunggang-penunggang motosikal di Malaysia ini sendiri pun bukanlah berada pada keadaan penunggang yang baik. Jadi kalau kita ambil pada penunggang yang baik dan jadi P-hailing, mungkin kita boleh rasa dia lebih baik. Tapi kita pun ambil daripada grup yang tidak
sudah tidak mematuhi peraturan jalan raya. Jadi masalah dia sebenarnya masalah ni lebih besar daripada P-hailing itu sendirilah. Itu seperti perumpamaan yang mungkin kita boleh senang faham lah kan. Ya, dalam bahasa. Kita tahu bahawa kerajaan sebenarnya banyak juga membuat pelbagai kempen keselamatan jalan raya. Tetapi kalau kita melihat skop P-hailing ini, seperti mana visual sekarang ini, mereka masih lagi melakukan kesalahan. Daripada pandangan doktor sendiri, tanggungjawab siapakah agaknya untuk kita memastikan keselamatan jalan raya ini terjamin? Sebab kerajaan dah buat kerja dah, buat kempen. Majikan pun kadang-kadang perlu juga ada pemantauan kan? Betul. Bagaimana doktor lihat perkara ini? Saya melihat perkara ini berlaku oleh kerana ancaman pandemik COVID-19 itu dia lebih banyak. P-hailing ini lebih meluas ya digunakan. Kalau seperti e-hailing system misalnya, orang yang riding, orang yang naik kereta tu boleh memberikan pendapat mereka, driver ni tak selamat ke driver ni. Tapi kalau P-hailing, tidak ada apa yang boleh menghukum ataupun memberikan penunggang ini menunggang dengan baik atau selamat begitu. Jadi tidak ada demerit system yang kita boleh laksanakan yang menyebabkan mereka berasa gentar ataupun berasa sedikit ada diawasi. Oleh sebab itu tidak ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan mereka berubah. Namun bukan semua. Ada yang sangat baik dengan handphone di odometernya, tidak memegang handphone sewaktu bergerak, berhenti di tempat, tidak melanggar lampu isyarat. Dalam 1/3 daripada mereka ada orang-orang yang ada penunggang-penunggang yang mempunyai mengkata sifat-sifat yang baik. Yang tak baik masih besar. Jadi oleh yang demikian keseluruhan sistem ini harus dibaiki. Tapi kalau tanggungjawab paling utama tu diri sendirilah. Kerana yang merasa kesakitannya, yang patah tulangnya, yang kemeknya itu semua penunggang sendiri. Namun pihak-pihak operators itu harus juga bekerjasama lagi dengan pihak kerajaan supaya kita dapat satu sistem yang lebih baik dan memberikan servis dan juga menyelamatkan diri daripada masalah ini. InsyaAllah. Betul. Macam relate pula terkait juga dengan topik kita hari ini, macam cubaan bunuh diri juga tu, kan, melegakan pilat dan sebagainya. Saya tadi dah pun menyentuh berkenaan dengan kenapa agaknya mereka ini bekerja-kerja kan, sebabkan mungkin mereka nak dapatkan sikit tips lah yang diberikan daripada pihak majikan. Saya rasa majikan pun penting juga. Andai kata melihat setiap individu ataupun mereka yang menunggang motosikal P-hailing ni, syarikat berkenaan tu harus tengok adakah mereka ni melakukan kesalahan kan, ada saman dan sebagainya, kita kena tolak juga kan. Betul. Dan saya difahamkan juga pihak Myros sendiri ada perancangan yang akan dijalankan nanti berkaitan dengan P-hailing ini. Ya, terima kasih. Memang kami sedang dalam proses untuk melaksanakan orang kata konsep dululah, trial konsep dulu di mana kita boleh memerhatikan penunggang-penunggang P-hailing ni dan memberi balik informasi kepada pihak operators itu. Kami sangat orang kata teruja kerana dengan adanya sistem ini nanti kita boleh bawa kepada penunggang-penunggang biasa ni. Orang-orang biasa yang melanggar motosikal misalnya, orang-orang biasa yang tak pakai helmet misalnya. Bagaimana kita boleh ada sistem supaya mereka ni didisiplinkan menjaga jalan raya, kerana motosikal ini dilanggar pun dia sakit, melanggar pun dia sakit. Jadi dia memang sangat orang kata senang untuk kehilangan nyawa. 2/3 daripada kemalangan jalan raya di Malaysia ini dimiliki oleh pihak-pihak motosikal ini. Dan kita sebenarnya kita ni ranking kita 126 daripada 176. Melakukan kematian di jalan raya. Kita 23.6 per 100,000 kematian. Di Asia Tenggara ni kita bukanlah nombor 1. The champion is Thailand. Mereka lebih banyak motosikal kemalangan, Vietnam dan seterusnya Malaysia. Tapi bukanlah berebut jadi nombor 1. Kita kena kurangkan kemalangan ini dan kita cuba sehabis baik untuk nombor tu lebih mantap insya-Allah. Ianya merupakan tanggungjawab semualah ya, bukan sahaja penunggang malang, semuanya lah berganding bahu untuk kita mengurangkanlah sedikit kemalangan yang mana diakibatkan oleh penunggang P-hailing ini. Sebagai penutup, mungkin Dr. boleh kongsikan antara saranan dan mungkin konklusinya, adakah apabila kita melihat pelbagai kesalahan yang dijalankan ataupun dilakukan oleh penunggang P-hailing ini menyebabkan kita terfikir lebih banyak keburukan sebenarnya ni berbanding kebaikan. Pandangan doktor bagaimana? Terima kasih. Saya rasa dari sudut amnya P-hailing ini memberikan rezeki yang lebih baik kepada mereka yang mencari kerja. Dengan senangnya kalau ada lesen motosikal, kalau dah ada orang kata skill membawa motor, pergi berdaftar e-hailing operators dan terus boleh melaksana mencari rezeki. Namun pastikanlah bahawa keselamatan itu utama dijaga. Kita juga dah melawat
kebanyakan operators ni mereka dah bagi bajunya, dah bagi handphone letak di tempat yang sesuai. Tapi kalau penunggang tu sendiri tidak memahami disiplin itu dan disiplin itu boleh menyelamatkan nyawa mereka, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. So saya harapkan pentingkanlah keselamatan, biar sampai selamat bukan sampai cepat. Betul. Dan dikuatiri sekiranya tiada tindakan pembetulan diambil, saya takut pengoperasian P-Hailing ini akan menyumbang kepada lebih banyak lagi kemalangan jalan raya. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada Insinyur Teknologis Dr. Khairil Anwar Abu Kasim, Ketua Pengarah Institut Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS. Terima kasih kepada pihak MIROS kerana banyak sebenarnya kajian yang telah pun dijalankan pihak MIROS semata-mata ingin menjaga keselamatan anda sebagai penunggang P-Hailing.